Okey, Brian, tadi daripada awal anda telah pun mendaftar dalam akaun freelancer, dah telah pun bidding, telah belajar buat proposal dan sudah semestinya tertanya-tanya, bagaimanakah proses pembayaran dibuat dalam akaun freelancer.com. Jadi dalam lesen yang ke-12 ini adalah topik yang penting untuk anda tahu bagaimanakah payment method dalam freelancer.com, bagaimana proses pembayaran yang dibuat dan apakah charge yang dikenakan oleh freelancer.com kepada anda sebagai freelancer di dalam platform tersebut. Jadi, jom kita mulakan. Selamat datang ke lesen ke-12, payment process dalam freelancer.com. Di dalam lesen yang ke-12, anda akan memahami bagaimana payment method yang terdapat dalam freelancer.com yang pertama. Dan yang kedua, anda akan belajar bagaimana step untuk verify payment di dalam freelancer.com dan apakah itu verify payment. Yang ketiga, anda akan dapat membezakan antara deposit dan withdraw fund, di mana kedua-dua ini mempunyai perbezaan antara deposit dan withdraw fund. Dan yang terakhir adalah perbezaan antara payment method di dalam freelancer.com, di mana dalam freelancer.com terdapat beberapa cara untuk anda mengeluarkan duit daripada akaun freelancer.com ke dalam akaun bank anda. Freelancer.com introduction fee ataupun projects. Dalam freelancer.com, setiap pekerjaan yang anda bida ataupun setiap pekerjaan yang anda menang yang telah diberi oleh pihak klien kepada anda, setiap pekerjaan tersebut akan di-charge small amount yang dipanggil sebagai introduction fee. Manakala untuk pekerjaan yang berbentuk secara jam iaitu hourly project, bayaran introduction fee berlaku setiap kali pembayaran yang dibuat oleh pihak klien. Okay, di sini kita akan lihat dua jenis introduction fee. Yang pertama, fixed price project, di mana introduction fee yang dikenakan adalah sebanyak 10% ataupun 5 USD, whichever is greater. Di mana di sini andai kata projek anda berjumlah $10, maka jumlah yang diambil oleh pihak freelancer.com sebagai introduction fee bukanlah 10% daripada $10, tetapi $5 daripada $10. Kerana apa? 10% daripada $10 adalah $1. Jadi $1 tidak diambil oleh freelancer.com. Yang mereka akan ambil adalah $5. Jadi anda perlu cari jumlah ataupun anda perlu carilah projek yang lebih mahal daripada $10. Seterusnya adalah hourly price project, di mana 10% akan diambil daripada setiap total hour. Jika anda bekerja selama 10 jam dengan harga $25 satu jam, total projek anda adalah 250 USD. Maka 10% daripada 250 USD akan diambil sekaligus daripada jumlah bayaran yang telah dibuat oleh pihak klien ke dalam akaun anda. Untuk faham lebih lanjut apa dan bagaimana proses introduction fee berlaku, di sini kita akan lihat satu animation yang ringkas, di mana di pihak klien ingin menghasilkan satu projek yang berharga 100 USD. Manakala anda sebagai seorang freelancer sudah pun bersedia untuk bid kerja tersebut, maka klien akan post kerja tersebut ke dalam platform freelancer.com dan anda sebagai freelancer akan cuba untuk bid projek tersebut. Maka $100 ini akan masuk ke dalam akaun anda. $10 diambil oleh freelancer.com sebagai introduction fee, maka yang akan masuk ke akaun anda adalah $90. Jadi, untuk anda faham, ini adalah simulasi yang ringkas dan kemungkinan besar ini yang berlaku dalam freelancer.com. Tetapi, ingin saya beritahu, bukan ini yang berlaku dalam freelancer.com. Dalam freelancer.com, proses introduction fee berlaku sedikit perbezaan, di mana kita akan lihat animasi yang sama tetapi proses yang berbeza. Kita kembali balik kepada klien tadi, di mana klien ingin berikan kerja kepada anda melalui freelancer.com. Anda pun bid kerja yang diberi oleh pihak klien yang berharga $100. Okey, setelah anda menjalani proses interview, dah selesai dengan klien dan klien pun nak bagi projek ini kepada anda, maka akan datang satu dipanggil sebagai kontrak, job contract. Dan di sini anda sebagai freelancer, anda akan klik button
accept untuk menerima kerja tersebut. Selepas anda tekan button accept, apa yang berlaku pada akaun freelancer anda adalah freelancer.com, di mana platform yang anda gunakan ini akan mengambil duit daripada akaun freelancer anda sebanyak $10, kerana $10 adalah 10% daripada project fee yang terletak di atas ini. Okey, jadi di sini freelancer.com akan ambil $10 daripada akaun anda dan akan disimpan sebagai project fee ataupun introduction fee. Dan setelah anda selesaikan kerja oleh pihak klien, maka klien akan riliskan $100 ke dalam akaun anda, maka yang akan masuk ke dalam akaun anda adalah $100. Tetapi anda perlu ingat, $10 telah pun ditolak awal-awal oleh freelancer.com. Maka inilah yang berlaku dalam freelancer.com, di mana introduction fee diambil lebih awal, iaitu selepas anda accept kerja, bukan selepas anda siap kerja. Kerana apa? Kerana bila anda siap kerja, payment akan masuk oleh pihak klien ke dalam akaun anda secara total, manakala yang introduction fee diambil daripada akaun anda. Sebab itu dipanggil dalam freelancer.com adalah introduction fee, bukan commission fee. Baiklah, untuk fee dalam kontes, jika anda dah dengar dalam lesen yang sebelum ini berkaitan dengan kontes dan freelancer.com, di dalam kontes juga mempunyai fee, tetapi ianya tidak ada introduction fee. Dalam kontes, setiap penyertaan adalah percuma walaupun anda masuk seberapa banyak kontes, dan fee hanya akan di-charge kepada akaun anda sebanyak 10% ataupun money yang lebih besar setelah anda menang ataupun anda dapat hadiah daripada kontes tersebut. Maka tidak ada proses penolakan introduction fee dalam kontes. Maka itu perbezaan kontes dan juga fixed price dan juga hourly price project. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada verify payment method. Setelah anda menyiapkan kesemua tugasan diberi oleh pihak klien dalam jangka masa 1 bulan ke 2 bulan, adalah dinasihatkan untuk anda withdraw duit anda daripada akaun freelancer.com. Kerana ini adalah untuk tujuan keselamatan dan untuk memastikan duit tersebut sampai ke akaun bank anda. Dan proses withdraw duit daripada freelancer.com dalam akaun bank anda kebiasaannya mengambil masa lebih kurang 2 ke 3 hari. Dan di sini kita akan lihat bagaimana proses ini berlaku. Okay, di sini kalau anda lihat dalam profil anda akan ada satu features ataupun satu ciri dipanggil sebagai payment verified. Okay, dalam payment verified ini anda perlu tekan button verify warna biru ini dan anda akan keluar ke satu interface pemilihan 2 verified method. Okay, di sini anda boleh pilih sama ada anda ingin dibayar terus ke dalam anda punya debit card ataupun terus dibayar ke dalam akaun PayPal anda. Okay, ada 2 pilihan di sini. Untuk anda pilih yang mana satu, kita akan pergi kepada debit card terlebih dahulu. Okay, dalam debit card anda perlu masukkan maklumat seperti ini: card number, expiry date dan juga security code ataupun CVV number. Seterusnya anda tekan button continue. Dan seterusnya adalah PayPal account. Okay, untuk PayPal account, anda perlu mempunyai akaun PayPal terlebih dahulu. Okay, mengapa perlu anda ada akaun PayPal? Di akhir lesson 12 ini anda akan lihat mengapa akaun PayPal dan juga penggunaan debit card mempunyai perbezaan. Dan daripada situ anda boleh menilai cara bagaimana yang sesuai untuk anda menggunakan sebagai satu payment method.